Saudara penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kerana terus setia bersama Forum Perdana Ehwal Islam yang diadakan di Padang Awam Felda Purun, Bera, Pahang, Darul Makmur. Forum yang dianjurkan oleh Seranta Felda Jabatan Perdana Menteri, Pusat Hikmat Parlimen Bera dan Felda dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Kita sedang membicarakan tajuk rewang. Baik, kita dah cakap banyak tadi. Sekarang ni pula kita nak bagi peluang kepada penonton yang ada di Padang Awam ini. Sebelum itu, penonton di rumah yang baru mengikuti siaran ini, teruskan setia bersama kami. Panggillah seramai-ramainya menonton Forum Perdana Ehwal Islam kerana banyak manfaatnya kepada kita. Baik, saya tengok penonton di bawah tu sudah bersedia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa bin Ismail. Ya, dari Cik Felda Mustafa. Purun. Daripada Felda Purun. Felda Purun. Purun ya? Ya. Berapa lama dah di sini? 26 tahun. Masya Allah, lamanya. Berapa banyak perubahan yang telah berlaku kat sini? Dah banyak lah. Tak banyak? Banyak. Oh, okey. Kalau duduk kampung dulu ada basikal sebiji. Sekarang ni dah ada kereta lah. Okey. Orang rumah? Satu je. Baik. Baiklah. Sila. Sila. Terima kasih pengurusi. Saya ada satu persoalan lah. Nak tanya pandangan daripada ahli panel. Kalau di peringkat rancangan Felda, terutama Felda Purun, rewang di kalangan peneroka saya rasa sangat baik. Tapi walau macam mana pun, di peringkat generasi kedua ni agak lemah. Saya bimbang situasi ini, budaya ini akan berlarutan. Jadi rewang akan hilang. Satu budaya Melayu yang cantik hilang. Jadi apa pandangan Ustaz untuk kita memperbaiki keadaan ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oh, itu satu soalan yang cukup baik itu. Saya nak bagi siapa ni nak jawab ni? Kalau ikut orang pengalaman Felda Purun ni, Ustaz Mokhtar. Ustaz nak jawab ke Ustaz? Bagi Ustaz dululah. Walaupun Ustaz Asni mengangguk, tapi saya nak tengok jawapan Ustaz Felda dulu. Ustaz jawab dulu, Ustaz. Ikhwanal muslimin dan muslimat sedang pendengar mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sana, apa dia kata? Dia kata anak-anak ini bila dia kecil bagaimana? Bila dia remaja macam mana? Bila dia sebaya dengan kita macam mana? Di antara apa yang dikatakan itu, ujung sekali dia kata jadikan kawan. Cuba kita imbas kembali. Kita tidak menjiwai remaja-remaja, anak-anak muda yang ada dalam kampung halaman kita, kerana kita tidak boleh nak perturunkan umur kita. Akhir sekali ada gap. Kita merasakan dia adalah anak-anak remaja yang tidak memberi manfaat kepada kita, dan kita merasa kita orang tua adalah orang yang makan garam dulu. Bila dia nak join aja dengan kita, apa kita kata? Budak-budak main jauh-jauh, kita kata. Jangan buat penyibuk kat orang tua, kita kata. Satu, bila kita panggil nak rewang, sebelum rewang mesti mesyuarat. Bincang-bincang dulu. Kalau dalam Felda, dalam blok. Kalau di masjid, jawatan kuasa masjid. Kalau dalam kampung, kita panggil jawatan kuasa kampung. Ada remaja-remaja wakilnya datang. Tak ada yang mesyuaratnya, semua yang expired semuanya. Dalam masa yang sama, kita nak suruh orang muda buat kerja. Masya Allah. Orang muda tak tahu objektif kita. Lepas itu kita bagi kerja tempat dia tu pula yang tak glamour. Orang muda nak glamour. Yang glamour kita orang tua yang ambilnya. Akhir sekali mestilah merasa suatu gap antara satu sama lain. Bagaimana kalau sekarang ini kita tukar? Yang glamour itu kita bagi orang-orang muda. Ustaz, contoh jawatan glamour tu apa? Jawatan glamour ni macam, kalaulah kita kata yang tukang lapah, lazimnya hak tua-tua, mata tak berapa nampak dah lapah. Itu yang bulu-bulu melekat tu. Itu yang bulu melekat. Bagaimana kalau kita kata 10 orang ini? Sebab itu Soekarno kata, bagikan kepadaku 10 orang remaja, 10 anak remaja kepadaku, nescaya aku goncang dunia ini. Remaja yang ada di Purun bukan 10,
goncang juga, tapi goncang cara lain. Begitu juga di negara-negara kita ini. Bukan sedikit remaja, tetapi goncang juga. Seperti yang Soekarno kata, goncangnya Allahu Akbar. Jadi sebab itulah, bukan suatu perkara yang senang kita nak menjiwai jiwa remaja supaya dia boleh terima kita dan kita boleh terima dia. Bila sama-sama boleh terima, jadikan kawan dalam konteks yang positif, insya-Allah maka dia akan menghormati kita. Bila orang muda menghormati orang tua, wujudlah apa yang saudara tanyakan tadi. Bila orang tua menghormati orang muda akan menghormati orang tua. Insya-Allah Allah Ta'ala bagi sesuatu yang baik pada kita. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Mokhtar. Tadi saya tengok majlis ni pun dimulakan oleh orang muda, yang mengacara pun muda, yang baca doa pun orang muda. Ini jawatan yang Ustaz masukkan glamour tu. Tepat Ustaz, memang tepat. Bayangkan pengacaranya bagi orang yang dah suara pun terketar-ketar. Contoh je lah, Ustaz guna istilah apa? Expired. Sampai hati Ustaz ni sebut expired dia. Luput, tarikh luput rupanya. Ini Ustaz Felda yang bagi Ustaz. Saya ikut aja Ustaz. Semalam ni baru saya belajar. Rupanya merujuk pada warga usia emas ni expired dia Ustaz. Baik. Apa pun, yang pentingnya masyarakat kita faham Ustaz ya. Itu yang penting, bukan nak menggurus hati ke, tak ada. Matlamat kita semuanya baik belaka pada kali ini. Baik. Saya lihat ada lagi seorang lagi yang nak menyampaikan pandangan dan bertanya soalan. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pada Waalaikumsalam. Mana dia? Ya Allah. Okey. Tak nampak dia buatnya laju sebab pandang sungguh. tempat lain lah. Okey. Saya nak tanya, saya ada masalah. Nama Noria. Oh, Kak Noria. Duduk kat mana? Purun juga. Kat Purun juga? Berapa lama dah? Lama dah. Anak lama berapa? Dah. Anak 3. Amboi, jawab selamba aja. Tanya je lah. Saya tanya, saya ada masalah tentang sahabat baik lah. Seorang nama A, seorang nama B. Sebut nama betul kan marah pula orang tak? Kemudian saya ada buat rewang lah kat rumah. Dia tak tahu pula dua tu bergaduh. Bergaduh. Saya panggil dua-dua datang ke rumah. Lepas tu eloklah A tu datang ke rumah. Yang B nampak berjauh, nampak A tak nak datang dah. Macam mana masalah tu? Oh gitu. Ya Allah. Laser sungguh cara tanyanya. Apa tu? Tak apalah. Kita bagi ustazah yang tidak kurang lasernya menjawab. Nak bagi yang laser Okey. Okey Ustaz. Saya jawab dulu, bagi pantun sikit lah Ustaz ya. Anak Cina memasang luka. Tak ada anak orang lain ke lah? Saya pun tak tahulah asal pasal luka aja anak Cina. Nak tukar lain tak sedap lah Ustaz. Dia sedap anak Cina juga Ustaz. Eloklah, bentai lah. Anak Cina memasang luka. Luka dipasang di apa Ustaz? Tanjung Jati Tak tahu saya. Oh ya. Datang rewang satukan ummah. Mudah-mudahan Allah satukan hati. Jadi tuan-tuan yang mulia dikasihi Allah, soalan Kak Noria, Kak Noria ni sangat bagus. Ini memang berlaku, terutama di masyarakat Felda ni memang banyak lah Ustaz Kadang-kadang bila nak buat kenduri, nak ajak orang ni, dengar orang tu dah 40 tahun tak bertegur. Ajaklah orang ni, dengar orang tu dah lama dah tak bertegur. Kita jadi serba salah. Jadi tuan-tuan yang mulia, di sinilah letaknya masyarakat Felda kena satukan hati, kena selalu pergi dengar kuliah-kuliah agama. Masya Allah, daripada dulu sampai sekarang, mudah-mudahan orang Felda ni bukan saja ada perubahan kemajuan, tapi kena ada perubahan ilmu, perubahan hati, akhlak dan sebagainya Ustaz. Yalah, daripada dulu sampai sekarang rambut hitam dah sampai gugur, dah rambut gigi pun dah habis bertabur, tapi tak berubah-ubah lah juga ya. Jadi tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita harapkan dengan majlis yang kita buat ni, mudah-mudahan akan satu hatikan umat. Kalau boleh tuan-tuan yang mulia, bila buat majlis kenduri kendara, kalau selalu tu kita jemputlah orang menyanyi ke apa Ustaz, cuba tukar. Jemput Ustaz Ridwan T untuk bagi ceramah.
bagi pantun dulu. Anak Cina memasang luka. InsyaAllah. Artinya kalau sebelum ni ada nyanyi-nyanyi ke, ada joget-joget ke apa-apa, Ustaz, itu dulu Ustaz. Mudah-mudahan kita tukar sekarang. Buat majlis ilmu, majlis kenduri, ada pula majlis ilmu dalam kenduri kita tu. Cerita pasal silaturahim. Artinya dalam kita rewang bukan saja dapat eratkan silaturahim, tapi dapat ilmu juga. Tuan-tuan perempuan yang mulia, sesungguhnya bumi Felda adalah bumi yang sangat bertuah. Saya pendek ceritakan, F itu artinya feel good, rasa yang penuh keindahan, rasa seronok. E itu ekonomi. Alhamdulillah ekonomi kita sudah dibantu. Sawit ke getah tuan-tuan? Dah berapa kali tanam sawit? Sekali baru. Tak tebang-tebang lagi. Dah tebang dah. Masya Allah, dah tukar pokok baru. Hati pun kena baru. L itu life, memberi kita kehidupan. Kalau tak ada tanah macam mana? Kalau kita tak ada bagi tanah, agaknya dapat ke 8 ekar pergi beli ibu-ibu yang mulia? Tak tentu lagi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya D itu doa. Orang Felda kena banyak doa. Ya Allah, satu hatikan kami, ya Allah. Ya Allah, satu hatikan kami, ya Allah. Sebab masa susah, masyarakat boleh satu hati. Masa naik basikal pergi kebun dulu, bila atuk jatuh, nenek menangis. Jatuh bang. Sekarang ni bila atuk dah pandai naik motor, dah ada kereta, tinggal nenek belakang Ustaz. Kesian kat nenek. Pergi minum kopi pun tinggal nenek seorang-seorang kat rumah. Tuan-tuan yang mulia, dulu-dulu naik basikal nak panjat bukit, atuk kayu. Lupa nenek cicir belakang tak tahu. Tak tahu basikal dah ringan je. Itu zaman susah. Tetapi bila manusia itu susah, dia mengerti erti kasih dan sayang. Mengerti erti satu hati. Tapi bila dah banyak melimpah kesenangan, ini yang Nabi SAW takut. Aku tak takut kalau umatku diuji dengan kesusahan. Tetapi aku sangat takut bila umatku diuji dengan kesenangan. Kerana manusia mudah lupa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jernihkan hati, dekatlah pada agama Allah, fikirlah yang baik, jangan buruk-buruk sangka pada sahabat, jangan buruk sangka pada orang lain. Jernihkan hati. Mudah-mudahan bila manusia dah baik sangka, dah satu hati, insya-Allah kita buat kenduri, tukar sikit. Jemputlah ustaz siapa-siapa, buatlah majlis ilmu, cerita pasal agama, cerita pasal hati, insya-Allah mudah-mudahan Allah yang Maha merahmati akan memberi rahmat kepada kita ustaz, insya-Allah. Terima kasih Ustazah Asni. Ni Ustazah Mukhtar pula. Ustaz Mukhtar macam nak tambah je Ustaz. Ada ke? Tak ada, saya nak jawab pantun Ustazah Asni tadi. Oh, dia kata anak Cina pasang lukah ya. Saya nak terbalikkan balik. Ini pantun saya. Anak Cina pasang tanglong. Anak Jawa pasang lukah. Mari kita bergotong royong. Moga hidup diberkati Allah. Akan kecantik tu. Baik. Baik, kita akan berehat seketika. Saudara jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini.